Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kerana hadir ke sesi kesedaran simpanan syariah. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan Masraf Academy. Organisasi kami memang baru lagi lah. Kami bertujuan untuk memberi latihan kepada semua peringkat sama ada pelajar ataupun golongan profesional, be it Islamic Finance ataupun kempen-kempen kesedaran, webinar, kenalkan tokoh-tokoh kewangan Islam. So, sesi ini akan dikendalikan oleh Dr. Haji Razli. Terima kasih Dr. Haji Razli. Dia membawa pengalaman lebih dari 25 tahun dalam perbankan Islam. Dalam perbankan dan lebih 20 tahun dalam bidang kewangan Islam. Mahir dalam aspek operasi, perbankan dan kewangan. Selalu dijemput oleh universiti tempatan dan antarabangsa dan juga telah mengarang buku dan jurnal kewangan Islam praktikal, alhamdulillah. Dan tamu khas kita dan juga subjek matter expert insyaAllah, Ustaz Amin yang kini memegang jawatan Ketua Perkhidmatan Syariah Jabatan Operasi Pelaburan KWSP. Terima kasih Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari Minggu ini. Sama. So, sebarang soalan boleh dikemukakan di chat box atau terus kepada panel kami semasa sesi soalan jawab ya. So, moga sesi ini membawa manfaat kepada kami semua insyaAllah. Dan over to you, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Masraf Academy, terutamanya Puan Baizura kerana sudi menjemput saya sebagai moderator dalam webinar kesedaran tentang keuangan Islam. So, objektif utama webinar sebegini ialah untuk melebar luaskan ilmu tentang keuangan Islam. Tajuk webinar kita ialah berkaitan dengan KWSP, simpanan syariah KWSP, dan dalam santaian ini kita akan cuba mengupas 4 perkara penting. Yang ini perbezaan di antara akaun simpanan syariah KWSP dengan akaun simpanan konvensional KWSP. Apa bezanya? Itu satulah area. Nombor 2 ya, macam mana kalau kita nak cuci dividen-dividen kalaulah kita masih lagi belum bertukar kepada akaun simpanan syariah ni. Okey, dan cara-cara nak tukar macam mana? Cara-cara nak daftar kepada akaun simpanan syariah ni macam mana? Itu ada antara perkara-perkara yang penting juga kita kena tahu, dan juga zakat. Kita bit on zakat on that part. Jadi sebelum saya memulakan majlis dengan bertanya soalan-soalan cukup emas kepada Ustaz Muhammad Amin, let me brief sedikit berkenaan dengan KWSP. KWSP ni, kumpulan wang simpanan pekerja ni, adalah merupakan tabung simpanan persaraan yang sebenarnya yang tertua dan terbesar di dunia. Dia ditubuhkan pada tahun 1951. Okey, KWSP ni dia di govern ataupun dia di bawah Akta KWSP 1991. Okey, dengan visi yang amat baik, yang amat mantap yang kita kena tahu, yakni KWSP ni adalah untuk membantu ahli, yakni kita-kita yang menjadi ahli ya, untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Dan as you know, dividen tahunan KWSP pada tahun lepas untuk simpanan syariah 4.9%. Untuk yang konvensional, akaun simpanan konvensional 5.3%. Nanti kita akan ulaskan lebih lanjut lagi lah. Jadi agihan pada tahun lepas saja lebih kurang 47 bilion, 47.6 bilion yang telah diagihkan. Tetapi sayangnya untuk yang part syariah ni sikit ya, lebih kurang 4.8 bilion saja. Yang selebihnya tu adalah syariah. Ni konvensional. Jadi kita kena buat something now agar lebih ramai lagi kita punya ahli-ahli tukar daripada konvensional to Islam, ataupun untuk yang baru tu daftar terus kepada akaun simpanan syariah KWSP. Rangka kerja tadbir urus syariah telah diwujudkan untuk memastikan simpanan syariah KWSP yang kita buka akaun ni diurus mengikut prinsip syariah. Jadi section 43A, ingat tu, penting dalam Akta KWSP 1991 bila kita cakap tentang simpanan syariah KWSP lah. Dan of course kita ada majlis ahli-ahli jawatan kuasa penasihat syariah yang mantap. Ni kalau siapa tak tahu, kena tahu hari ni.
Dia ada lebih kurang 5 orang dia ada. Satu Profesor Dr. Muhammad Akram Laldin. Siapa tak kenal dia? Dia belum Isra. Dia adalah pengurusi. Timbalan pengurusi, sahabat baik Profesor Madya Dr. Aznan Hassan. Timbalan pengurusi. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, ahli. Profesor Dr. Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali. Ni orang lama-lama ni, memang pakar dalam bidang syariah ni. Dan akhir sekali Dr. Kamuruzaman Nordin. Jadi boleh tak Ustaz cuba explain ataupun santaikan jawapan Ustaz ni? Apakah sebenarnya tanggungjawab KWSP sebagai sebuah tabung ataupun dana persaraan di Malaysia kepada ahli-ahlinya? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tamanya sebelum saya menjawab soalan dikemukakan oleh doktor tadi, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur Mashrif Academy atas jemputan ini, yang mana memang saya sangat-sangat inginkan perjumpaan yang sebegini diadakan oleh banyak pihak lagi, ya, supaya saya dapat satu peluang ataupun pihak KWSP dapat satu peluang untuk kita sampaikan maklumat tentang KWSP secara umumnya dan secara khususnya adalah berkenaan dengan simpanan syariah KWSP ini, khususnya bagi ahli-ahli kami yang beragama Islam. Okey, bagi menjawab soalan yang dikemukakan tadi, untuk saya jelaskan sedikit tentang tanggungjawab KWSP ini. Sebelum saya secara khususnya menjawab tanggungjawab KWSP itu sendiri, kalau boleh saya nak menjelaskan juga tentang sistem pencen ataupun persaraan yang wujud di Malaysia ini. Secara umumnya kita boleh bahagikan kepada dua. Ada dua jenis sebenarnya. Satu yang kita panggil sebagai sistem yang menggunakan dipanggil defined benefit. Defined benefit maknanya apa yang telah ditetapkan itu adalah apakah manfaat yang akan diterima oleh pekerja-pekerja ini. Iaitu kalau kita lihat adalah skim pencen untuk kaki tangan ataupun pegawai kerajaan, kan, yang diuruskan oleh KUAP. Okey, itu kita panggil defined benefit. Okey, maknanya pencennya telah ditentukan berapa yang akan diterima berdasarkan gaji terakhir mereka apabila mereka tamat berkhidmat ataupun bersara nanti. Bagi KWSP pula, kami di bawah sistem yang lagi satu, iaitu dipanggil sebagai defined contribution. Ya, maknanya caruman itu yang ditentukan berapa banyak yang ahli perlu mencarum setiap bulan dan sebagainya, ya. Tapi benefit akhirnya ataupun jumlah simpanan yang akhir yang ahli akan terima apabila mereka bersara itu tidak ditentukan, kerana ianya bergantung kepada berapa banyak pekerja itu ataupun ahli itu mencarum setiap bulan, ya. Jadi KWSP ini di bawah sistem dipanggil defined contribution. Okey, ya. So apa tanggungjawab utama KWSP ini? Tanggungjawab utama dia ialah untuk membantu tenaga kerja, workforce lah kita panggil, workforce di Malaysia, ya, untuk mereka menabung supaya mereka ada simpanan selepas mereka bersara. Okey, dan buat masa ni umur persaraan yang kita letakkan adalah untuk mereka keluarkan umur 55 dan juga sekiranya mereka masih bekerja sehingga umur 60 mereka perlu mencarum. Itu pertama, ya. Keduanya juga yang kita telah menetapkan ada beberapa dua kategori utama ahli, ya. Satu, mereka yang wajib mencarum secara mandatory, iaitu mereka yang bekerja di sektor swasta ataupun mereka yang bekerja di sektor awam tetapi mereka belum lagi diberi pilihan untuk memilih skim pencen, ya. So mereka perlu mencarum dengan KWSP. Dan juga satu kategori ahli yang lagi satu ialah mereka yang tak mencarum secara sukarela, menyimpan dengan KWSP secara sukarela pun kita ada menyediakan kemudahan tersebut. Yang ketiga, tadi dari segi aspek ahli yang ketiga juga kita nak memastikan juga majikan ini mencarum, mereka mendaftar dengan KWSP, ya. Majikan-majikan yang wajib memastikan pekerja-pekerja mereka mencarum, terutama sekali majikan-majikan yang dalam sektor swasta, ya, memastikan pekerja mereka mencarum dan juga share majikan juga dicarumkan setiap bulan dengan KWSP. So aspek yang pertama saya sebutkan tadi itu adalah untuk memastikan, sebenarnya tanggungjawab KWSP adalah memastikan ahli yang wajib mencarum didaftarkan dengan KWSP, jadi ahli KWSP pertama, dan juga majikan yang perlu mencarum juga perlu didaftarkan dengan KWSP. Itu pertama, tanggungjawab utama. Tanggungjawab kedua pula ialah setelah didaftarkan memastikan
ahli-ahli ini mencarum. Yang wajib mencarum ni dia akan mencarum melalui majikan. Majikan yang akan buatkan bayar caruman itu setiap bulan kepada KWSP. Pekerja-pekerja ni dia tak rasa dah dia tahu, dia tengok payslip dah dipotong siap dah. Kan, betul kan? Okey. Kemudian setelah kita pastikan mereka mencarum, kita juga akan menguatkuasakan. Maknanya kalau ada majikan-majikan yang gagal mencarum, kita akan kuatkuasakan. Adalah dia punya peruntukan-peruntukannya dan juga penalti dan sebagainya yang akan dikenakan. Kalau mereka gagal mencarum secara berdisiplin mengikut tempoh yang kita telah tetapkan. Untuk pengetahuan, kalau contohnya sekarang ni kita dah masuk Ogos. Maksudnya bulan Julai punya caruman tu sepatutnya majikan dah kena carum dengan KWSP, bayar kepada KWSP selewat-lewatnya 15 Ogos. Kalau dia bayar lewat daripada bulan Ogos tu, kami akan kuatkuasakanlah beberapa peruntukan-peruntukan yang ada dalam akta KWSP. Okey. So tadi kita dah cakap pasal pendaftaran, caruman, penguatkuasaan. Yang keempat ialah aspek pelaburan. Tanggungjawab KWSP juga ialah bukan hanya menerima caruman-caruman yang setiap bulan itu daripada ahli dan juga caruman majikan, tapi kami juga kena laburkan. Ya, nanti kita sentuhlah aspek pelaburan tu kemudian. Tetapi kita tak boleh just terima macam tu tanpa dibuat apa-apa dengan duit tu, tapi kita kena laburkan. Okey. Dan yang terakhir sekali, apabila telah sampai tempoh ataupun telah memenuhi syarat-syarat untuk dibuat pengeluaran, kita akan benarkan simpanan ahli tersebut dikeluarkan. So itu dia punya cycle dia lah kalau kita nak tengok, daripada pendaftaran, caruman, penguatkuasaan, pelaburan dan akhir sekali pengeluaran. Secara umumnya kami menguruskan hampir 15 juta ahli punya simpanan. Dan pada 2016, alhamdulillah, kami telah memperkenalkan pilihan untuk ahli ini supaya simpanan mereka boleh diuruskan mengikut prinsip syariah yang apa kita namakan sebagai simpanan syariah KWSP. Okey, terima kasih Ustaz. So meaning that apa yang Ustaz sebut tadi, tanggungjawab utama KWSP adalah nombor satu berkenaan dengan pendaftaran. Satu. Nombor dua ialah pencaruman, kemudian menguatkuasakan dan membuat pelaburan, dan akhirnya untuk transaksi pengeluaran ahli-ahli lah. Itu 5 pertanggungjawab besar yang telah dijalankan oleh pihak KWSP. Baik. Seperti mana yang Ustaz sebut tadi, tahun 2016 merupakan satu tahun yang amat sukaria lah bagi ramai pencarum-pencarum yang mencari untuk mendapatkan ahli-ahli KWSP yang hendakkan duit yang mereka masukkan ke dalam KWSP itu dilaburkan ataupun diuruskan secara patuh syariah. Kan? Jadi pada 2016 tu maka berlakulah satu titik tolak sejarah dalam negara kita. KWSP telah mengadakan satu akaun yang diberi nama sebagai akaun simpanan syariah KWSP dengan tujuan untuk memberi pilihan kepada rakyat Malaysia, sama ada nak pilih ataupun tak nak pun tak apa, nak pun tak apa, tapi orang Islam tu patutlah kena pilih lah kan. Jadi dia terbuka kepada orang Islam dan juga kepada bukan Islam. Now, jadi antara soalan yang mula-mula orang tanya ni, apa perbezaan antara KWSP syariah ni dan juga KWSP konvensional. Jadi maybe Ustaz boleh ulas sedikit tentang perkara-perkara perbezaan ini yang boleh difahami oleh para peserta pada hari ini, utamanya agar mereka faham, so that mereka boleh sampaikan kepada kawan-kawan rakan-rakan mereka di luar nanti, apakah perbezaan di antara KWSP syariah dan juga KWSP konvensional, Ustaz. Okey. Doktor, untuk saya nak menjawab soalan ni sebenarnya panjang, ada banyak aspek saya akan sentuh. Okey, saya nak tunjuk dulu supaya kita nak melihat realitinya dulu bagaimana sebelum saya sentuh tentang perbezaan. Pertamanya saya nak tunjuk sedikit statistik di sini. Peratusan ahli beragama Islam yang telah memilih simpanan syariah mengikut negeri setakat bulan 30 Jun 2021. Okey, saya tunjukkan ni dalam bentuk peratusan. Yang warna biru tu adalah ahli yang belum bertukar kepada simpanan syariah, dan kita hanya restrict ni, data ni hanya kepada ahli yang beragama Islam saja. Dan yang warna oranye ataupun kuning tu, gold ke, gantung pada skrin masing-masing, itu adalah ahli yang telah memilih simpanan syariah. Setakat ni kalau mengikut data kami, wilayah persekutuan ni dari segi peratusan peratusan yang paling tinggi lah.
Itu pun baru 22.29%. Walau bagaimanapun Selangor antara negeri yang mempunyai ahli beragama Islam yang paling tinggi di KWSP hanya mencatat, kalau kita tengok, 16.19%. Kalau negeri-negeri lain tu lagi rendah lah daripada itu. Secara keseluruhan pula kalau kita tengok di KWSP, ahli beragama Islam yang telah bertukar kepada simpanan syariah ni baru 15%. Baru 15%. Itu secara statistiknya. Okey, sekarang untuk menjawab soalan seterusnya, kalau apa perbezaan simpanan syariah dengan simpanan konvensional pula. Okey. Gambar rajah ni adalah gambar rajah untuk yang menunjukkan bagaimana KWSP ni beroperasi sebaik sahaja ataupun selepas KWSP memperkenalkan simpanan syariah. Okey. Apabila kami memperkenalkan simpanan syariah, sebenarnya dari segi entitinya yang menguruskan simpanan KWSP ini masih entiti yang sama, iaitu lembaga KWSP. Dan akta masih akta yang sama, iaitu Akta KWSP 1981. Cuma yang membezakannya ialah kami membuat beberapa pindaan di dalam akta KWSP tersebut supaya pertama sekali membolehkan lembaga KWSP memberi pilihan kepada ahli untuk bertukar daripada akaun semasa yang diuruskan secara konvensional dan bertukar kepada akaun yang diuruskan sepenuhnya mengikut prinsip syariah. Itu yang tadi yang doktor sebut tadi, Section 43A di Akta KWSP 1981. Section itu yang paling penting sekali dalam Akta KWSP kerana itulah yang membenarkan ahli untuk memilih, untuk bertukar kepada akaun yang diuruskan mengikut prinsip syariah. Itu pertama. Okey. Kemudian kalau kita tengok dari segi pendaftaran ahli ni maksudnya poin di mana ahli pertama kali menjadi ahli KWSP. Seorang pekerja, contoh dia baru bekerja dalam sektor swasta dan bila dia pertama kali bekerja dan mendapat gaji, dan pada waktu itulah sebenarnya secara automatik mereka akan menjadi ahli KWSP. Nanti kemudian saya akan terangkan bagaimana. Okey. So pendaftaran ahli ni dia tidak berubah. Bila wujudnya simpanan syariah kita tak ubah. So bila tak berubah maksudnya ahli dia sebenarnya tidak diberi pilihan untuk memilih sama ada dia nak akaun syariah ke akaun konvensional. By default dia memang akan diletakkan sebagai ahli yang mempunyai akaun konvensional. Okey. Kemudian majikan juga, apabila majikan ni mencarum untuk ahli setiap bulan itu, caruman mereka juga tidak dipisahkan sebab majikan tidak tahu apa status ahli ataupun apa status pekerjanya, akaunnya syariah ataupun konvensional. Majikan tidak tahu. Okey. Jadi majikan hanya akan membayar satu amount caruman setiap bulan kepada KWSP. Kami di KWSP yang akan asingkan. Okey, sebab kami ada data pekerja mereka tu syariah ataupun konvensional. Kami yang akan asingkan. Okey. Kemudian bagi ahli-ahli yang dah memilih simpanan, dah menjadi ahli KWSP, mereka boleh bertukar. Mereka boleh memilih untuk tukar akaun mereka daripada konvensional itu kepada akaun simpanan syariah. Di sinilah di mana ahli boleh memilih. Okey. Kemudian status ahli, of course dia akan dibagi kepada dua. Siapa yang tak bertukar kepada simpanan syariah kekal sebagai simpanan konvensional. Siapa yang telah bertukar kepada simpanan syariah, akaun mereka akan di-tag sebagai akaun simpanan syariah. Dari segi pelaburan pula, aspek kedua, ahli simpanan syariah, pelaburan simpanan mereka hanya akan dilaburkan dalam portfolio syariah. Portfolio syariah ni adalah satu portfolio pelaburan yang mempunyai pelbagai kelas aset, jenis-jenis pelaburan. Tetapi di dalam tu hanya pelaburan yang patut syariah. Okay. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang belum memilih untuk bertukar kepada simpanan syariah, pelaburan mereka akan dilaburkan, simpanan mereka akan dilaburkan dalam portfolio konvensional. Okay. Portfolio konvensional ni majoriti asetnya adalah aset memang tak patut syariah. Okay. Dan juga ada sebahagian daripada simpanan ahli yang masih dengan simpanan konvensional ni akan dilaburkan sebahagiannya di dalam portfolio syariah. Okay. Dan kemudian pendapatan akhirnya dividen itu, simpanan syariah hanya akan dapat dividen daripada portfolio syariah. Tetapi bagi yang mempunyai akaun simpanan konvensional, dividen mereka akan terhasil daripada dua sumber, iaitu satu portfolio syariah dan kebanyakannya majoritinya adalah daripada portfolio konvensional. Okay. The rest sama. Okay. Cumanya untuk simpanan syariah itu, termasuklah pelaburan yang patut syariah itu, akan tertakluk kepada govern by takbir urus syariah ataupun syariah governance. Yang itu saya boleh terangkan kemudian lah, saya tak perlu jelaskan di sini. Okey, aspek yang lain pula yang saya nak tunjukkan bagi menunjukkan perbezaan di antara simpanan syariah dan konvensional lah, kita lihat kepada features dia ataupun ciri-ciri dia. Okey. Pertama sekali, of course, saya sebut tadi, maknanya simpanan syariah dia memang tertakluk kepada syariah compliant ataupun pematuhan syariah. Pematuhan syariah tu dari segi aspek apa? Pertama sekali ialah takbir urusnya.
Okey, itu kalau nak diceritakan panjang lagi. Kalau ada masa saya boleh cerita, kalau ada pertanyaan saya akan jelaskan. Okey, kalau siapa yang dalam kewangan Islam, tadbir urusnya lebih kurang sama. Siapa yang biasa dalam aspek pengurusan dana patut syariah pun lebih kurang sama, sebab kita mengambil kira amalan-amalan terbaik, best practices yang ada di industri dan kita amalkan di KWSP. Kemudian dari segi aspek akad, kontrak apa yang nak digunakan untuk simpanan syariah ini? Kalau kepada sesiapa yang biasa dengan produk-produk patuh syariah ni, sama ada perbankan ataupun pelaburan, akan ada dia punya konsep syariah ataupun akad kontrak syariah yang utama digunakan untuk menentukan apa akad yang digunakan antara kalau bank, customer atau pelanggan dengan bank, tapi dalam konteks KWSP ni ahli dengan lembaga KWSP. Okay. Kami memilih akad wakalah di mana ahli melantik KWSP ataupun lembaga KWSP sebagai wakil dan juga pemegang amanah. Ya. Di dalam akta KWSP memang disebut secara jelas bahawa lembaga KWSP ni adalah pemegang amanah. Dan antara tugas pemegang amanah ni adalah kena laburkan simpanan, uruskan simpanan dan juga benda-benda yang saya sebut tadi awal tadi. Ya. Dan akhir sekali, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan simpanan syariah itu sendiri, pelaburannya ataupun apa saja inisiatif yang nak dibuat oleh KWSP yang menyentuh simpanan syariah perlu mendapat pengesahan Jawatankuasa Penasihat Syariah yang telah disebut oleh Dr. Razli tadi ada 5 orang ya. Kemudian aspek pendaftaran. Aspek pendaftaran ataupun nak bertukar kepada simpanan syariah ni, pada 2016 waktu pertama kali kami memperkenalkan simpanan syariah ini, cara untuk bertukar kepada simpanan syariah ialah kena pergi cawangan. Okay. Itu sahaja pilihan yang ada. Dan kalau doktor masih ingat lagi, pada waktu itu memang ramai yang serbu kita punya cawangan-cawangan, terutamanya 2-3 bulan yang pertama tu, pada bulan Ogos dan seterusnya. Ya. Dan sampai kadang-kadang kita pasal buka kemah dan sebagainya, sebab ramai yang nak tu. Dan memang pun kalau berdasarkan statistik kami, pada 2016 ni lah memang paling ramai sekali yang ahli yang telah bertukar kepada simpanan syariah. Boleh kata hampir 60% sebenarnya. Daripada jumlah yang sekarang yang kami ada ni, hampir 1.2 juta ahli yang telah bertukar, 60% sebenarnya telah berlaku pada tahun 2016 tu saja. Ya. Kemudian pada 2019 barulah kami memperkenalkan pilihan untuk bertukar menggunakan online punya ni, iaitu melalui kami punya website, kita panggil iAccount, ataupun mobile apps. Tahun 2020 kami memperkenalkan mobile apps kami, sama ada di Android ke iPhone ke, semua boleh, tak ada masalah. Download je aplikasi iAccount KWSP. Ya. Okey. Kemudian satu lagi perkara berkenaan dengan pendaftaran yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin perlu tahu juga, terutama yang belum bertukar lagi, tarikh kuat kuasa. Kami sebenarnya menetapkan sesiapa yang bertukar hari ini, contohnya selepas dah dengar kita punya webinar pada hari ini, dia pun decide nak tukar pada simpanan syariah. Pergi ke kami punya mobile apps, decide, tukar. Okey, prosesnya mudah aja. Kemudian saya tunjuk contoh dia ada satu. Okey. Tukar hari ini bukan terus dapat akaun simpanan syariah. Dia tidak akan terus menjadi ahli simpanan syariah. Ya. Kami menetapkan secara polisinya buat masa inilah buat masa ini, tarikh kuat kuasa bagi ahli yang dah memilih untuk tukar kepada simpanan syariah ni setahun sekali je. Iaitu pada 1 Januari setiap tahun. Okey, 1 Januari setiap tahun. Dan satu lagi requirement yang telah ditetapkan di bawah akta, ya, benda ni melibatkan perbincangan dengan Jabatan Peguam Negara dan sebagainya masa kami pindah akta dulu. Untuk ahli yang nak bertukar kepada simpanan syariah ni, tarikh kuat kuasa yang kami perlu maklumkan dia ialah kami kena beri notis kepada ahli ni 7 hari sebelum tarikh kuat kuasa. Okey. Sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh kuat kuasa. So, sebagai contoh, apa kesan daripada notis ni? Pertamanya ialah sekiranya ahli tu dia daftar contohnya pada 29 Disember tahun ni, 2021. Ya. Tarikh kuat kuasa yang paling dekat sebenarnya 1 Januari 2022. Ya. Tetapi ahli ni dia tidak akan dapat, walaupun dia pada 29 Disember tu dia dah pilih simpanan syariah, dia tidak akan dapat tarikh kuat kuasa 1 Januari 2022. Dia kena tunggu 1 Januari 2023. Kerana apa? Sebab kami tidak dapat memberi notis paling kurang 7 hari. Ya. Sebab kalau 29, dia ada 30, 31, 1 bulan. Dah 2 hari je dia ada. So, tidak cukup 7 hari notis untuk beri maklumat tentang tarikh kuat kuasa. Kenapa pentingnya notis 7 hari ni? Kerana ahli yang telah memilih simpanan syariah
dan kemudian akaunnya telah berpok kuasa sebagai akaun simpanan syariah, dia tak boleh nak tukar balik kepada akaun konvensional. Ustaz, jadi maksud dia, kalaulah kita nak tukar kepada akaun simpanan syariah, the latest date, kalau kita nak efektif data 1 Januari 2022 lah, it must be 24 hari bulan 12 lah. Betul. Betul Itu yang saya nak sebut selepas ni. Untuk dia dapat tarikh kuasa 1 Januari 2022, paling lewat 24 hari bulan. Okay. Kenapa tadi saya dah sebut? Sebab memang di bawah akta telah memperuntukkan bahawa KWSP kena bagi notis 7 hari berkenaan dengan tarikh kuasa. Supaya ahli ada waktu yang mencukupi. 7 hari ini dianggap mencukupi lah, memadai untuk ahli berfikir sama ada nak teruskan, nak memilih simpanan syariah ataupun nak batalkan supaya dia boleh kekal dengan konvensional. Okey. Kemudian akhir sekali seperti saya sebut tadi, tak ada pembatalan dah selepas tarikh kuasa. Ini features yang memang kami tetapkan buat masa ini dan memang ada dalam akta KWSP. Ya. So sama ada ahli yang nak memilih simpanan syariah ni Muslim ke, non-Muslim ke, foreigner ke, warga negara Malaysia ke, dia tertakluk kepada polisi yang sama, peruntukan akta yang sama. Okey. So selesai bab pematuhan syariah, pendaftaran dan akhir sekali pelaburan lah. Ya. Bab pelaburan ni sebenarnya inilah sebenarnya isu utamanya. Kenapa kita sediakan pilihan untuk ahli bertukar kepada simpanan syariah. Ya. So dari segi pelaburan secara umumnya di KWSP, ya, kami mengamalkan pelaburan beretika. Pelaburan beretika ni saya rasa tak ramai yang, mungkin ada yang faham, ada yang tak faham. Tapi secara ringkasnya maksudnya KWSP tidak akan melabur di dalam syarikat-syarikat ataupun pelaburan-pelaburan yang terlibat pertama sekali di dalam aktiviti perjudian. Okay. Keduanya persenjataan, weapon. Okay. Ketiganya kita panggil adultnya entertainment. Okay. Pornografi dan sebagainya. Especially bila kita pergi luar negara tu akan ada benda-benda tu. Kita akan jumpa. Okay. Dan yang keempatnya ialah tembakau. Okay, syarikat-syarikat tembakau kita tak boleh labur. Okay. Dulu pernah, KWSP pernah ada. Sebelum tahun 2010 tu memang kita ada. Contohnya apa, British Tobacco dan sebagainya. Okay. Tapi benda tu semua tu kita dah dispose. Kita dah tak ada dah. Okay. Dan kemudian selain daripada ethical investment ataupun pelaburan beretika, lagi satu ialah aspek ESG lah. Okay. Dan aspek ESG ni pun dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Kalau ada pertanyaan tentang ni, saya boleh cuba nak jawab. Walaupun itu bukan bidang saya secara khusus, tapi saya boleh terangkanlah berkenaan beberapa polisi KWSP tentang ESG ni. Okay, so maknanya ahli tu akaun syariah ke, konvensional ke, pelaburannya tetap beretika ESG. Maknanya tak adalah kalau konvensional, pelaburannya dibuat di dalam Sport Toto contohnya. Berjaya Group ke, tak ada lah. Okay, memang tak ada. Okay. Tetapi apa yang isunya dengan pelaburan beretika ni yang tak patuh syariah? Ada je. Pertama sekali ialah aspek financial punya sektor kan. Yang kita tahu kebanyakannya adalah pelaburan-pelaburan dalam perbankan, syarikat-syarikat insurans yang mana semuanya adalah konvensional. Okay. So elemen patuh syariah tu yang kita akan masukkan. So elemen patuh syariah ni termasuklah kita kena screen pelaburan tersebut. Ya, untuk memastikan perkara-perkara yang tak patuh syariah itu tidak ada, terutamanya khusus yang berkaitan dengan riba. Ya. So benda-benda tu kita ada dengan polisi-polisinya dan ada proses-prosesnya untuk mendapat kelulusan yang melibatkan kelulusan jawatankuasa penasihat syariah. Itu pertama. Okay. Dan dia tidak hanya terhad kepada pelaburan yang diuruskan oleh KWSP, ianya juga kita expand lagi, lanjutkan lagi requirement pelaburan patuh syariah ini kepada ahli yang memilih untuk buat pelaburan di bawah skim pelaburan ahli. Ya. Skim pelaburan ahli ataupun yang latest ni kita panggil iInvest di bawah platform online kami yang mana ahli boleh keluarkan daripada akaun satu, ya, untuk buat pelaburan di dalam dana-dana yang diluluskan oleh KWSP. Jadi bagi ahli yang telah memilih simpanan syariah ni, pelaburan dia kami akan hanya hadkan kepada dana-dana yang patuh syariah. Mungkin sebab sekolah zakat tu semua dia orang ni. Okay, alright. Okay. Dan juga kalau siapa yang biasa dalam aspek pelaburan ataupun memang terlibat secara langsung dengan pelaburan unit terah dan sebagainya, mereka akan tahu bahawa pelaburan-pelaburan patuh syariah ni dia kena di screen sentiasa.
paling kurang setahun sekali, terutamanya saham-saham stok-stok ni. Okay. So kami di KWSP, ya, kalau yang listed equity, list ataupun saham yang tersenarai di bursa dan sebagainya, di Malaysia kami mengambil kira senarai yang telah dikeluarkan oleh SC ataupun Suruhanjaya Security. Kalau di luar negara, kami langgan ataupun subscribe pada indeks-indeks syariah. Ya, yang mana kita akan based on the list dalam senarai indeks syariah tu, itulah kami punya screening. Okay. Tetapi ada juga perkara-perkara, contohnya equity persendirian ataupun private equity. Yang itu kami kena buat screening internal ataupun secara dalaman, ada dia punya polisi-polisinya. Kalau kita melabur dalam pelaburan hartanah jenis property, ada dia punya kaedah-kaedah untuk dilakukan screening tersebut untuk menentukan sama ada pelaburan itu patut syariah ataupun tidak. Dan akhir sekali yang paling penting yang saya rasa ramai yang ingin tahu tentang aspek dividen lah. Okay. Jadi apa yang berbeza dengan antara dividen syariah dan dividen konvensional ni, selain daripada angka ataupun kadar yang kami isytiharkan setiap tahun, ya. Doktor pun sebut tadi, dividen tahun 2020 simpanan syariah 4.9%, dividen konvensional adalah 5.2%. Bukan 5.3 doktor, 5.2%. Ya. Okey. Dan setakat ini sejak daripada dividen yang pertama kami isytiharkan pada tahun untuk 2017 yang mana kami isytiharkan pada tahun 2018, belum pernah lagi simpanan syariah punya dividen melebihi daripada dividen simpanan konvensional. Itu memang faktanya lah begitu. Okey. Tetapi apa yang membezakan antara dividen syariah dan dividen konvensional? Dividen konvensional ini dia memang sejak daripada akta itu wujud, memang telah ditetapkan bahawa minimum dividen yang perlu diisytiharkan oleh lembaga KWSP untuk sebelum ada simpanan syariah, maknanya untuk KWSP, simpanan KWSP itu sendiri adalah paling kurang 2.5%. Tak boleh kurang daripada itu. Ya. Untuk lembaga isytiharkan dividen untuk tahunan KWSP mestilah paling kurang 2.5%. Okey. Tetapi untuk yang simpanan syariah, kita tidak ada minimum requirement itu. Ya. Maknanya dia akan sepenuhnya berdasarkan prestasi sebenar, actual performance of the investment itu sendiri, pelaburan patuh syariah itu sendiri. Ya. Untuk yang konvensional, sebenarnya dividen yang kami isytiharkan itu memang pun based on actual performance. Tetapi kalaulah pada satu hari nanti based on actual performance konvensional itu, by right dia hanya boleh memberi hanya 2% contohnya. 2% dividen untuk konvensional. Lembaga KWSP tak boleh isytiharkan 2% dividen konvensional. Dia mesti declare juga paling minimum 2.5%. Itu di bawah peruntukan akta KWSP. Bagaimana tu, kalau ada soalan saya jawablah. Kalau tak ada, saya tak jawab. Okey. Untuk simpanan syariah, kalaulah actual performance dia boleh bagi hanya 2%, tak ada masalah. Lembaga boleh isytiharkan 2% dividen. Tak ada masalah. Itu je yang membezakan. Dan kenapa? Of course kita pun tahu, kalau siapa yang biasa dengan pelaburan patuh syariah, elemen ini adalah elemen yang kita selalu sebut adalah elemen jaminan lah, jaminan keuntungan. Kat sini jaminan pulangan ataupun jaminan keuntungan yang benar di dalam pelaburan patuh syariah yang konsepnya especially macam mudharabah, musyarakah ataupun dalam konsep ni wakalah untuk spesies simpanan syariah memang tak dibenarkan. Okey, tu meaning that Ustaz, kalau dah minimum requirement yang telah diperuntukkan oleh akta KWSP adalah 2.5, ada tak the maximum pula? The maximum dividen nak dia bagi tu? Kita tak ada maksimum. Kan berapa pun boleh lah, no problem lah. Cumanya kita dalam membuat pelaburan di KWSP, kita punya objektif pelaburan. So objektif pelaburan kami yang pertama ialah pertama sekali ialah kita nak melindungi simpanan ahli. Bila mana-mana pelaburan pula, kalau disebut dia nak preserve the capital, maksudnya dia tidak akan ambil risiko yang melampau-lampau lah dalam pelaburannya. Itu semua orang patut faham. Kalau ditulis itu dia nak melindungi capital, simpanan, maksudnya kebanyakan pelaburan yang akan dibuat oleh pengurus dana tersebut dalam konteks ini KWSP, memang dia akan diinvest dalam instrumen-instrumen yang selamat. Apa itu instrumen-instrumen selamat? Iaitu fixed income punya instrumen. Kalau yang patuh syariah, sukuk, GII, pembiayaan kita ada bagi pembiayaan juga. Kalau konvensional, MGS, bond, loan dan sebagainya. So memang majority investment kami boleh katakan dalam 46% begitu. Sometimes up to 50%. Semuanya dalam fixed income instrument.
Okay. Kemudian objektif keduanya pula ialah kita nak memastikan kita memberi nilai, menambah nilai ke atas simpanan ahli tersebut. Bagaimana nak menambah nilai dan apa maksud menambah nilai ni ialah, dan aspek ni pun sangat penting kerana kalau kita tengok simpanan KWSP yang dicarum hari ini, katakan ahli ni baru bekerja umur 25 tahun contohnya. Bila agak-agaknya dia boleh keluar? Okay. Paling awal mungkin 50. Ya. Maknanya 25 tahun akan datang. Jadi, kalau hari ini contohnya dia carum RM100. Okey, takkan kita nak pada 25 tahun akan datang KWSP hanya bagi RM25. Dah RM100, sorry. RM100. Okey, itu tidak menambah nilai. Itu sebenarnya akan menyusutkan lagi nilai kerana ada faktor inflasi. Okey. Jadi KWSP dia tidak hanya akan melabur dalam fixed income. Fixed income tu hanya nak preserve ataupun melindungi simpanan ahli. Okey. Kemudian untuk menambah nilai tu kita melaburkan dalam contohnya equity, tapi bukan semua jenis equity lah. Okey. Okay. KWSP ni dia sangat strict lah bab-bab ni. Okey. Maknanya kita kena pastikan company tu contohnya share tu mempunyai liquidity yang sepatutnya. Okey, yang stabil. Sebab antara faktor utama juga kita nak memastikan dividen yang kita isytiharkan ni dia tidak volatile sangat. Okay. Kita nak dia stabil je, konsisten je. Okay. Dan dia reflect the economy lah basically. Okay. Poin yang penting ini ialah pelaburan kepada akaun KWSP Syariah memang confirm syariah sahaja. Tidak ada konvensional punya isu kat situ lah. Manakala pelaburan konvensional memang dicampur semua. And then dalam konvensional punya pelaburan pun ada juga yang Islamiknya, tetapi minoriti sahaja. Majoritinya merupakan pelaburan kepada yang tidak patuh syariah. Akta memperuntukkan the minimum is 2.5% untuk konvensional punya simpanan, tetapi syariah tidak. Syariah there will be on the actual performance of that particular investment yang telah dibuat, kan. Tadi dalam slide Ustaz ada sebut berkenaan dengan negeri-negeri, kan. Negeri-negeri peratusan orang yang buka akaun syariah KWSP ni. Sedih nampak. Habis kuat 22 something tadi. Itu pun wilayah persekutuan. Jadi masih lagi ramai rupa-rupanya orang Islam yang belum bertukar ataupun belum bertukar kepada KWSP syariah lah. Jadi bilangan ahli untuk akaun simpanan syariah KWSP ni actually saya kata rendah lagi. Walaupun dah lebih kurang 2016, sekarang ni 2021, dah how many years? 4 years, 5 years already, but still lagi low. Jadi Ustaz, pada pandangan Ustaz lah, firasat Ustaz ni, apa yang kita saya, Puan Baizura dan juga peserta kita yang datang pada hari ini, apa yang boleh kita buat untuk memahamkan, untuk membantu KWSP, untuk memahamkan ahli-ahli yang lain agar tukar ataupun yang baru ni mendaftar ke akaun simpanan syariah. Maybe Ustaz boleh bagi sikit tips kepada kita orang ni. Kami ni memang bersemangat nak make sure that everything patuh syariah, kan. Silakan Ustaz. Okey, pertamanya betul lah seperti yang doktor sebut tu, maksudnya, dan saya pun dah tunjukkan data tadi, memang masih dari segi bilangan ataupun peratusan pun kalau kita tengok masih rendah. Ahli yang beragama Islam, kita fokus pada ahli beragama Islam lah yang telah bertukar daripada konvensional kepada syariah. Okey. Berdasar kami punya, kita panggil dapatan kita lah, finding yang kita ataupun pemerhatian kita juga. Ya. Antara isu utama kami ialah isu untuk menyampaikan maklumat tentang wujudnya simpanan syariah ni kepada ahli. Okey. Nanti saya sentuh tentang apa yang kami dah buat, tetapi secara umumnya itu masalah utamanya. Ya. Kerana saya rasa kebanyakan daripada kita pun, saya pun dulu bukan dengan KWSP, saya bekerja di sebuah perbankan Islam, kan, Islamic Bank. Waktu saya berada di luar KWSP, saya tak ambil kisah pun tentang KWSP ni. Saya tak rasa lah. Kami ambil kisah. Maksudnya benda tu bukan perkara yang tiap-tiap hari kita fikir. Ya, berbeza dengan contohnya at least sebulan sekali kita akan pastikan kita tengok akaun bank kita paling kurang. Sekarang ni lagi banyaklah transaksi online dan sebagainya. Okey. Kemudian kalau kita ada pembiayaan atau ada pinjaman dengan bank, kita kena bayar.
So kita akan sentiasa mengambil tahu, mengambil kira dan sebagainya. Dan especially bila sekarang ni ada moratorium dan sebagainya. So kita akan ambil tahu tentang kita punya aspek-aspek kewangan kita yang lain. Tapi yang KWSP ni dahlah caruman tu dibayar oleh majikan. Kan? Kita tahu-tahu je dah potong lah. Kita tak kisah pun. Tapi bila yang selalunya kita akan ambil tahu tentang KWSP ni, pertama sekali ialah bila EPF declare dividend. Itu pertama. Okey. Keduanya bila ada isu-isu viral tentang KWSP. Sama ada baik ataupun tak baik. Sebab kita selalu juga terima apa mesej-mesej yang tak betul kan, yang orang dah sebar-sebarkan, especially bila sekarang dah ada online dan sebagainya kan. So kalau biasa terima macam mesej-mesej yang kadang kita tengok pun macam betul ke tak betul ni, boleh cek di laman web KWSP, ada kami jawabkan apa dia punya penjelasan dan sebagainya. Dan kebanyakan memang tak betul lah. Okay. So bila timbulnya perkara-perkara yang saya sebut tadi ni, barulah sebenarnya ahli-ahli ni mengambil perhatian, at least memberi sedikit perhatian lah tentang KWSP. Dan ini sebenarnya sangat membantu kerana berdasarkan kami punya data, memang pada waktu inilah pendaftaran KWSP pendaftaran simpanan syariah ni akan meningkat. Okay. So maknanya pada waktu-waktu lain bila sendu je orang tak cakap pasal KWSP, tak adalah, dia kurang. Okay. Jadi apa yang kami buat, sebenarnya kami mengambil kesempatan dalam pada waktu-waktu beginilah, antaranya waktu terutama sekali declare dividend. Kita akan sebutkan tentang simpanan syariah, bilangan ahli masih rendah, terutamanya beragama Islam, kemudian aspek penyucian dividen kita akan sentuh. Waktu ni dia akan naik lah terus. Okay. Selain daripada itu juga, kita sebenarnya memang sekarang ni kita menggalakkan ahli mendaftar secara online. Okay. Jadi kalau ada pada hari ini yang masih belum daftar sebagai ahli simpanan syariah, kalau dia ada account KWSP yang online tu, kalau dia buka sekarang ni, okay, dia akan nampak, especially yang mobile app. Mobile app tu kalau dibuka sekarang ni, dia akan nampak first notice ialah kita akan bagi tahu tentang simpanan syariah. Dah tukar ke belum? Kita akan message. Okay. Kalau yang buka melalui website KWSP, dia akan nampak ada tab simpanan syariah kat atas tu. Okay, itu sebenarnya usaha kami lah untuk at least sampaikan maklumat tentang wujudnya simpanan syariah. Dan dari masa ke semasa kami akan buat push notification melalui mobile app account KWSP juga tentang adanya simpanan, awareness lah. Okay. So pada saya isu pertamanya ialah isu awareness, ahli tak tahu tentang wujud simpanan syariah. Itu yang pertama. Okay. Dan ada juga ahli, terutamanya ahli baru. Dia ingat apabila dia jadi ahli KWSP, dia automatik sebab dia Muslim, dia adalah ahli simpanan syariah. Okay. Salah fahaman benda apa, dia tak faham tentang apa sebenarnya. Yang mana sebenarnya mereka dia jadi ahli KWSP, dia belum lagi jadi ahli simpanan syariah, dia perlu memilih untuk bertukar. Meaning that Ustaz, they have to opt in. Dia perlu opt in. Betul. Okay. Kita tidak ada proses di mana auto ikut IC dia Muslim, kita jadikan dia ahli simpanan syariah. Tak ada, kita tak ada proses tu buat masa ni lah. Okay. Itu disebabkan oleh akta lah, peruntukan akta macam tu kan rasanya. Akta dan juga ada beberapa isu lah masa kami nak buat simpanan syariah, ada beberapa isu perundangan dan sebagainya. Perlembagaan pun ada disentuh sedikit tentang benda-benda tu. Okay. Maaf ya Ustaz, just nak mencelah. Ini satu soalan dia yang pasal berkenaan dengan apa yang Ustaz bagi tahulah, pasal automatic. Automatic transfer daripada bila buka akaun dia terus automatik ke simpanan syariah. So Ustaz kata sistem tak ada lagi buat masa ini. Tapi in future ada tak insya-Allah? Benda tu saya tak boleh nak sebut di sini. Okay. Tetapi saya hanya maklumkan bahawa dari masa ke semasa kita sentiasa mengkaji feedback daripada ahli, maklum balas daripada ahli, dan juga kita lihatlah dari segi customer experience-nya, nak tambah baiknya. So benda tu memang kita sentiasa buat, sentiasa kaji, dan kalau benda tu pada satu hari boleh dilaksanakan, insya-Allah kita boleh buat. Okay. Tetapi saya rasa saya perlu sebutkan di sini juga kenapalah kita tak buat automatik. Antara beberapa sebabnya ialah pertama sekali selain daripada aspek syariah rasanya semua orang boleh appreciate benda tu. Antaranya ialah contohnya apabila kita nak melaksanakan akad kan. So kita kena ada kerelaan antara dua belah pihak, tak boleh nak memaksa atau benda-benda macam tu. Secara umumnya rasanya dari segi aspek syariah itulah bendanya. Tapi daripada aspek lainnya juga ialah pada waktu kami nak melaksanakan simpanan syariah ni,
sebelum nak laksanakan simpanan syariah lagi. Sebenarnya antara usaha utama yang kami laksanakan adalah untuk memperbanyakkan pelaburan-pelaburan KWSP ni yang patuh syariah. Okey, cumanya kami bimbang juga kalau kami buat secara automatik, cukup ke tak cukup. Okey. Kan? Itu satu benda lah. Okey. Dan kita tahu juga sebenarnya kebergantungan pelaburan patuh syariah ni kebanyakannya adalah pelaburan-pelaburan di Malaysia. Nak cari yang di luar negara tu agak sukar sebenarnya, ada tetapi tidaklah sebanyak yang pelaburan konvensional boleh buat. Itu keduanya. Ketiganya ialah kami juga mendapat nasihat dari segi undang-undang lah. Yang mana kalau kami menetapkan bahawa ahli Muslim automatik simpanan syariah, okay, mungkin akan ada timbul isu perundangan di mana dalam perlembagaan ada sebut yang mana rakyat ataupun rakyat Malaysia secara umumnya tidak boleh didiskriminasi berdasarkan agama. So simpanan syariah ni dasarnya adalah agama Islam. Konvensional dia tak ada agama. Kan? So mungkin itu akan menjadi perbalahan dan isu lah, tapi benda tu kita setelah dapat nasihat dan sebagainya, itulah antara sebab kenapa kita tak laksanakan secara automatik. At least kita faham keadaan dia macam mana dan seterusnya kan. It's not easy to do. Ialah kadang-kadang nak buat benda yang baik, benda yang patuh syariah ni, it's not easy because Tuhan kata dia nak bagi dekat kita banyak pahala. Bila nak bagi banyak pahala, dia bagilah dugaan-dugaan sikit untuk kita fikir. Itu semua tu adalah antara perkara-perkara yang kita kena fikir jugalah kan. Okey, baik. Satu lagi Ustaz ada sebut tadi berkenaan dengan proses penukaran akaun simpanan konvensional kepada akaun simpanan syariah KWSP ni. Kalau Ustaz boleh simpulkan dengan cara yang paling santai sekali kan, katalah ni ada makcik-makcik kan nak tahu ini macam mana ni saya nak tukar daripada konvensional yang sekarang ni kepada akaun patuh syariah. Macam mana, apakah caranya? Ada 1, 2, 3 cara yang paling simple untuk saya buat. Pokok Ustaz bercerita sikit. Okey. Saya ada slide benda tu, tapi saya cakap secara umum je dulu. Secara umum lah. Okey. Cara nak tukar daripada akaun konvensional kepada akaun simpanan syariah ni, kalau secara umumnya kita terbagi pada 2. Pertamanya sama ada kita walk in, pergi ke cawangan-cawangan KWSP yang terdekat, yang mana pada waktu ni kita sangat tak galakkan. Disebabkan oleh pandemik COVID ini, kita tak galakkan, sangat-sangat tak galakkan, tapi kita tahu ada juga ahli-ahli yang memang tak boleh nak menggunakan aplikasi online dan sebagainya, sebab satu lagi ialah online. Dan mereka hanya boleh tahu secara bersemuka fizikal macam ni saja. Kan? So kalau perlu juga, maknanya tak ada pilihan lain, kena pergi cawangan KWSP yang terdekat. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kita ada bagi pilihan secara online lah, iaitu melalui website KWSP, iAccount kita panggil, ataupun mobile app KWSP. Okey, so secara mudah, jadi simple je proses dia. Kalau yang memilih untuk pergi cawangan, pastikan bawa IC. Kemudian apabila sampai ke cawangan, of course lah akan ambil number, pergi ke kaunter. Kemudian di kaunter itulah nanti pertama sekali petugas kaunter akan buat pengesahan identiti. Betul ke ahli ni orangnya? Adakah dia ahli KWSP? Kalau dia confirm, kalau dia bersetuju je, dia letak cap jari dia. Okey, of course kita ada satu salinan akad dan sebagainya kat situ. Letak cap jari, sah betul, okey, terus daftar, selesai. Dan kemudian kita akan bagi satu kopi salinan akad simpanan syariah. Okey, kemudian dia just tunggu 1 Januari tahun depannya untuk akaunnya buka kuasa menjadi simpanan syariah. Mudah je. Okey, tapi yang online ni lagi mudah. Sebab dia tak perlu keluar, kan? Tetapi pertamanya dia kena ada account dululah, kena daftar dulu macam online banking sama juga. Kan? Pertamanya dia kena daftar, yang first time tu nak kena dapat dia punya TAC, dia punya handphone nak kena daftarkan. Sebab itu aspek keselamatan juga. Sebab pertama sekali masa kami lewat untuk memperkenalkan pendaftaran secara online ni sebab isu keselamatan. Kita takut ada isu kat situ kan. Dan kemudian ahli boleh dispute dan sebagainya, kata dia tak memilih simpanan syariah. Kan? So akhirnya setelah penggunaan TAC ni dah boleh diterima pakai dari segi undang-undang dan sebagainya. Okay. So pertama sekali kalau ahli yang tak ada iAccount lagi terdaftar, dia perlu pergi mana, still kena keluar juga. Itu masalah dia. Kena pergi cawangan KWSP, pergi ke mana-mana kios KWSP, okay, dapatkan satu slip di mana di situ dia akan daftar untuk daftar iAccount, kemudian dia akan dapat password dia. Kemudian baru dia boleh daftar di website KWSP. So untuk mereka yang dah ada iAccount, simple je.
masuk je daftar login ke account tu, pergi ke tab simpanan syariah dan kemudian ada proses-prosesnya di mana pengesahan identiti, disahkan ada maklumat-maklumat yang kita paparkan di skrin, kemudian dia pergi ke akad, setuju, dan yang terakhir sekali dia akan sahkan dengan TAC yang dia akan terima melalui handphone mereka. Selesai. Mudah lah, siapa kata susah kan? Tak ada susah mana pun. Betul lah, kadang-kadang memang dia mudah, dia pantas dan dia mudah, lagipun apa nama ni, perkhidmatan, level perkhidmatan KWSP pun memang memang terbaik di Malaysia ni kan. Cepat. Yang tu one thing yang saya tak boleh nafikan lah. Okey Ustaz, next one. Dividen KWSP syariah rendah daripada yang konvensional. Pak, kenapa ada perbezaan ni? Ini soalan memang cepu mas, maksud tanya. Okey, memang betul. Soalan ni ramai orang tanya. Dan mana-mana saya pergi cerita tentang simpanan syariah, orang akan tanya soalan ni lah. Okey, pertamanya apa yang ahli perlu tahu, dan saya yakin kebanyakannya yang hadir pada hari ini adalah ahli KWSP ataupun bakal ahli KWSP kalau mereka masih student. Dari dividen ni wujud daripada pelaburan yang dibuat oleh KWSP. Itu pertama sekali. Okey, dan dari segi objektif pelaburan, ya, dari segi kita punya strategi pelaburan, semua sama sebenarnya. Sama ada di konvensional ataupun syariah, sama. Kita tidak bezakan. Maksudnya kita tidaklah contohnya konvensional ambil risiko yang lebih. So because risiko yang lebih maka dividen pun lagi tinggi. Tidak. In term of risk appetite dia sama aja. Syariah ke konvensional tetap sama. Okay. So kat mana yang akhirnya akan menyebabkan perbezaan tersebut? Okay. Dari segi aset kelas ataupun kelas aset, maknanya jenis-jenis pelaburan yang dibuat oleh KWSP sama. Pertama sekali, majoriti pelaburan KWSP sama ada konvensional ataupun syariah dalam fixed income asset. Seperti yang dah saya sebut tadi. Itu pertama sekali. Sebab objektifnya adalah untuk melindungi simpanan ahli. Keduanya, yang juga besar adalah equity. Pelaburan di dalam equity. Dalam dan luar negara. Okay, fixed income pun dalam dan luar negara. Okay, itu portion yang kedua terbesar lah. Dan akhir sekali, so kalau fixed income dan equity ni total dia dah hampir 90% dah pun, ataupun 85 macam tu. So yang bakinya adalah pelaburan di dalam sektor hartanah, infrastruktur. Infrastruktur ni maksudnya contohnya PLAS, pelabur raya dan sebagainya. Kemudian money market ataupun instrumen pasaran wang, cash. Okay. So dari segi kita panggil strategic asset allocation ataupun alokasi aset strategik, sama ada di syariah ada KWSP, lebih kurang sama, dia tidak beza. Sebab risiko yang kita nak ambil sebenarnya sama je. Objektif pelaburannya pun sama dua-dua. Okay. So kat mana yang beza? Pertama sekali ialah kalau dari segi prinsip pelaburan kedua-duanya beretika. ESG itu dua ESG. Okay. ESG ni pun pelaksanaannya pun berbeza peringkat jugalah. Bukanlah sepenuhnya ESG lagi. Okay. So perbezaannya di mana? Pertama sekali ialah yang patuh syariah ni dia tertakluk kepada prinsip syariah. Betul tak? Bila dia ada satu lagi layer requirement, maka universe ataupun aset yang boleh dilaburkan oleh syariah ni dia akan berkurang daripada konvensional. Itu rasanya semua boleh faham tu. Sebab dia ada requirement lagi satu. Filtering yang ketiga iaitu syariah. Konvensional filteringnya ialah ethical, ESG, syariah, ethical, ESG, syariah. Okay. Jadi universe untuk pelaburan yang syariah ni dah berkurang dah satu. Maknanya ada sektor-sektor yang tak boleh nak masuk. Ataupun kalau ada pun sedikit. So apa antara sektornya ialah sektor financial. Okay. Perbankan, insurans. Ini yang utama lah. Di Malaysia, kat mana je yang kita boleh invest kalau financial sector ni? Bank Islam, Takaful Malaysia, dan yang terbaru Alhamdulillah Bursa Malaysia. Ya, betul. Betul kan? Okay. Daripada 34 counters, 3 saja yang boleh. 3 kan? saja. Dan bayangkan konvensional boleh invest lagi banyak lah. Itu baru cakap di Malaysia, di dalam negara. Belum cakap di luar negara. Ya. Dan di luar negara tu, kalau perbankan boleh kata almost 100% semuanya adalah konvensional lah. Itu kalau kita cakap bab sektor. So situ dah berbeza.
Maknanya saya tak kata maksudnya bila tak invest dalam banking atau tu maksudnya memang confirm rugi. Bukan, saya tak sebut begitu. Tapi saya nak menyentuh tentang perbezaan. So maknanya kalaulah sektor ini contohnya perform baik, dari segi performanya baik, prestasinya baik, menghasilkan pulangan yang baik, benda ni lah yang syariah takkan dapat. Okey, itu poin yang saya nak sentuh lah. Keduanya, saya pun dah sebut daripada awal tadi, kebanyakan pelaburan yang patuh syariahnya di Malaysia, domestik. Okey. Nak cari di luar negara tu bukan senang. Kalau kita cakap pasal listed equity sahaja pun, ya, setelah di screen, kita menggunakan beberapa indeks syariah. Contohnya kami guna MSCI, kami guna juga FTSE, kami guna. Setelah di screen, for sure yang financial sector dah out terus. Tu confirm dah. Kemudian kita belum tengok bab yang isu cash, conventional cash. Dah lah negara-negara tu mana ada Islamic Bank. Bab debt lagi. Bab receivable lagi. Di Malaysia tak ada requirement receivable. SC tak perkenalkan tapi di luar negara ada. Okay. So benda betul itulah yang menyebabkan semakin berkurang universe pelaburan patuh syariah especially di luar negara. So perkara-perkara ni memberi kesan kepada dividen syariah. Ya. Kalau contohnya kenapa aspek geografi ni memberi kesan? Kalau ekonomi di Malaysia tidaklah sebaik di luar negara dan exposure simpanan syariah kebanyakannya di Malaysia, maka dia akan beri kesan lah. Okay. Saya cakap secara umum je ni. Saya tak secara spesifik ya ke tidaklah. Saya mana inilah perkara-perkara yang akan memberi kesan kepada dividen simpanan syariah dan juga konvensional. Tetapi alhamdulillah apabila kita menetapkan bahawa objektifnya kekal sama dan adalah beberapa inisiatif-inisiatif yang strategik yang kita cuba buat, antaranya ialah kalau Dr. perasan semasa sebelum kita declare dividen pada tahun ini, kami ada buat pengumuman bahawa syariah ada buat satu pelaburan baru. Dipanggil dalam private equity. Kita bagi satu mandat memang syariah mandate kepada 3 fund manager di luar negara untuk mereka untuk invest dalam private equity company. Kita panggil separate managed account atau SMA yang patuh syariah. Private equity separate managed account yang patuh syariah. Kita appoint 3 fund manager, jumlah pelaburan yang kita peruntukkan adalah sebanyak USD 600 juta. 200 juta setiap fund manager. So ini antara inisiatif strategik yang kita cuba buat, yang kita harapkan benda ini akan menambah baiklah pelaburan patuh syariah. Okay. InsyaAllah. No worries. Kan, walaupun dia sikit tak banyak mana pun. 5.2 dengan 5.2, 4.3 Ustaz. Dengan 4.9 tak banyak, sikit je insya-Allah. The gapping kalau kita tengok balik the gapping of the differences between syariah dengan konvensional punya pulangan tahunan, dividen tahunan tu, dia semakin rapat tau. Insya-Allah tak lama lagi dia akan ngam. Insya-Allah. Okey Ustaz. Maaf, boleh tak mencelah satu soalan je? Ya, sila. Pasal ni soalan dah dipertengahkan mengenai dividen lah. Ni kalau tak boleh jawab, tak apa Ustaz, pasal kami faham certain information memang tak boleh di-disclose. Tapi berkenaan dengan dividen konvensional, minimum 2.5%. Sekiranya actual dividen yang didapati ialah 2%. As one of the participant tanya, apa 0.5% tu untuk meet that 2.5% tu dapat dari mana? Okey, yang tu saya memang boleh jawab. Okey. Okey. Di dalam akta KWSP, saya tak ingat section berapa, 16 ke berapa. Ada diperuntukkan di situ di mana of course dalam section yang khusus tentang dividen tu telah dinyatakan minimum mesti 2.5%. So dekat mana nak dapat lagi dalam contoh puan tadi, maknanya 0.5% tadi kan. So di bawah akta KWSP ada satu section khusus yang memperuntukkan bahawa apa-apa perkara yang perlu dibayar oleh KWSP tapi tak ada duit untuk bayar untuk melaksanakan tanggungjawabnya itu, maka KWSP perlu mendapatkan pendahuluan ataupun pinjaman lah daripada Federal Consolidated Fund ataupun kumpulan wang disatukan, iaitu daripada kerajaan lah, daripada Kementerian Kewangan. Dengar ke doktor? Macam tak bro? Dapat lah? Okey, alright. So maknanya dia perlu meminjam daripada kerajaan dan
sekiranya memang KWSP ada meminjam kerana nak membayar dividen tersebut, maka pada tahun berikutnya apabila KWSP nak isytiharkan dividen, maka KWSP kena bayar dulu pinjaman yang telah dibuat tu, baru boleh declare dividen yang seterusnya. Okey. Tetapi untuk simpanan syariah, kalau 2%, declare 2%, tak perlu nak pinjam-pinjam. Kalau konvensional dia boleh pinjam tetapi kena bayar balik, bukannya benda tu tak kena bayar balik lah. Okey, tu je yang membezakan sebenarnya. Oleh itu, dia orang tanya pula. Dia kata, okay, now sekarang ni kita tahu saya nak tukar hari ini saya tukar. Tapi saya efektifnya ialah pada tahun hadapan. Jadi pada tahun hadapan, saya akan dapat dividen tahunan pada tahun 2021. Sedangkan tahun 2021 tu, dividen saya masih lagi konvensional. Jadi saya ni, dia kata saya ni adalah dia kalangan umat Islam yang dah bertaubat. Bertaubat lah kata, bertaubat kan. Dan tak sempat nak tukar ke akaun simpanan syariah dah pada untuk tahun ni lah, tahun 2021 ni. Jadi mereka dah dapat dividen. Tahun depan lah dah dapat dividen. Katalah banyak lah pula dan sebagainya and so on lah. Jadi, Ustaz, satu soalan yang orang selalu tanya ni. Saya ni orang Islam, saya nak cuci duit yang jahat-jahat, yang tak elok, yang tak patut syariah ni, syubhah-syubhah ni, saya nak cuci daripada dividen akaun konvensional. Jadi macam mana cara dia nak cuci untuk mendapat keberkatan lah daripada pandangan Ustaz? Bila doktor sebut cuci ke suci? Sebab cuci tu boleh jadi money laundering lah. Ya. Yang mulut dah sebut, tak kata sebut dah. Apa ni maksudnya adalah mencucikan, lah. mencucikan. Ya, pembersihan kan. Pembersihan ya. Ya, betul. Okey. Bagaimana okey. Pertama sekali, okey, saya rasa better saya share slide untuk perkara ni. Ya, sila. Okey. Sebelum kami memperkenalkan simpanan syariah, antara isu yang kami bangkitkan dan juga bincangkan dengan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, yang mana kami pada waktu itu bermesyuarat pada tahun 2015, ya, tentang ada tak keperluan untuk KWSP membuat penyucian dividen dulu terhadap simpanan-simpanan ahli yang nak bertukar ke akaun simpanan syariah. Pada tahun 2015, kita jumpa dengan Jawatankuasa Fatwa ni untuk membincangkan tentang hal tersebut. Okey, dan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan pada waktu itu, Jawatankuasa ini menyatakan bahawa KWSP, ini cakap pasal KWSP ya, bukan ahli lagi. KWSP tak wajib untuk melakukan penyucian dividen ke atas simpanan-simpanan ahli, terutamanya beragama Islam yang nak bertukar kepada akaun simpanan syariah. Itu jelas. Okey, dan antara beberapa sebab yang kenapa Jawatankuasa Fatwa sebut tak wajib tu adalah kerana pertamanya ahli itu sendiri pada sebelum ada pilihan simpanan syariah, mereka tidak diberi pilihan. Tidak ada, kita panggil hak tasarruf. Maknanya untuk memilih tu tak ada. Untuk menentukan sama ada simpanan mereka diurus secara patuh syariah ataupun tidak ada. Tidak diberi benda tu. Okey. Jadi apabila kami terima fatwa tu, kami bincangkan sekali lagi dengan Jawatankuasa Penasihat Syariah KWSP pula dari segi aspek ahli pula. So dari segi aspek ahli pun sama, fatwa yang sama ataupun pandangan syariah yang sama dikeluarkan, iaitu ahli yang beragama Islam yang nak bertukar kepada simpanan syariah dikecualikan daripada melakukan penyucian dividen. Okey, itu secara umumnya. Okey. So apabila dah ada pilihan akaun simpanan syariah, iaitu pada tahun 2017 dan seterusnya, okey, maka pada waktu itu kalau ahli nak bertukar, contohnya pada tahun ni lah 2021 baru nak tukar. Okey. Jadi mereka mungkin dah jadi ahli KWSP ni mungkin sejak tahun 2000 sebagai contoh. Okey. Jadi kalau apa-apa dividen yang telah diterima daripada tahun 2000 sampai 2016, yang itu sebenarnya berdasarkan fatwa tak perlu pun disucikan. Mereka boleh terima dividen tersebut dan benda tu boleh dimanfaatkan dan sebagainya. Okey, boleh digunakan. Tetapi okey, apabila dah ada pilihan simpanan syariah, yang ini timbulnya isu penyucian dividen. Kerana pada waktu itu tanggungjawab untuk memilih itu jatuh kepada ahli. Ahli yang bertanggungjawab sebab dah diberi pilihan. Okey. Cumanya isu yang keduanya mungkin timbul ialah ahli tak tahu. Okey. Kalau ahli yang tak tahu ni sebenarnya bolehlah dimaafkan sebab di status dia mungkin sama dengan sebelum wujud ada simpanan syariah. Allahu a'lam bab tu. Tetapi bagi ahli yang dah tahu tentang wujudnya simpanan syariah ini, okey, dan mereka memilih untuk tidak bertukar dan hanya mungkin bertukar pada selepas mendengar webinar ni sebagai contoh. Okey. Jadi kalau berdasarkan muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan yang dibuat pada tahun 2009 berkenaan dengan isu penyaluran harta tidak patuh syariah ke Baitul Mal dan institusi Islam yang lain,
fatwa ini secara umumnya menyatakan bahawa apa-apa saja harta yang diterima daripada sumber yang tak patut syariah pertamanya tidak boleh dimanfaatkan dan perlu disalurkan kepada Baitul Mal. Ya. Okey. Itu yang fatwa umum lah yang kita ada. Okey. So berdasarkan fatwa inilah kami sebenarnya menasihati ahli yang beragama Islam supaya kalau mereka masih belum bertukar sampai ke hari ini, maka mereka sebaik-baiknya kita nasihatkan mereka buat penyucian dividen. Dividen apa? Dividen konvensional lah. Yang mana pada setiap tahun apabila KWSP declare ataupun isytiharkan sahaja dividen untuk simpanan syariah berapa, konvensional berapa, dalam masa sama kami juga memaklumkan dalam kami punya FAQ dan banyak juga dalam kami punya social media dan sebagainya, kita maklumkan bahawa berapa peratusan yang perlu disucikan. Khusus bagi ahli yang beragama Islam yang belum bertukar kepada akaun simpanan syariah. So, sebagai contoh, untuk dividen 2020, 69%. Tinggi tu. 69% daripada dividen akaun konvensional tu yang dikreditkan ke akaun ahli tu, kalau tidak disucikan adalah amountnya 69%. 69% ni kalau saya pergi slide yang seterusnya. Tengok yang last tu. Kalau simpanan syariah, dividen syariah, walaupun dia dari segi kadarnya, rate-nya 4.9% saja. Dan kalau kita ambil contoh simpanannya daripada awal tahun sebanyak 100,000, ya, maknanya dia akan dapat 4,900. Ya. Tapi kalau kita nak bandingkan konvensional, kalau ahli itu beragama Islam, walaupun kadarnya 5.2%, dan dia akan dapat 5,200 dengan simpanan pada awal tahun 100,000 yang sama. Bila dia ambil kira dia factor in 69% yang kena disucikan, artinya apa yang mereka akan terima hanya 1,612 saja yang boleh dimanfaatkan, yang boleh dianggap sebagai dividen yang boleh, yang nak kata halal sepenuhnya pun kita pun susah nak cakap, kan? Dah bercampur. Tapi maknanya yang memang jelas tak patut syariah itu 69%. Jadi apa akibatnya ialah sebenarnya kalau kita nak cakap tentang tujuan simpanan dibuat oleh ahli dengan KWSP ni, kita nak dapatkan pulangan yang baik, pulangan yang stabil untuk menambah nilai. Jadi sebenarnya sebaik-baiknya untuk ahli yang beragama Islam mereka bertukar kepada simpanan syariah, kerana dividen yang walaupun sedikit berbeza, sedikit rendah, tetapi semuanya adalah patut syariah, tak perlu disucikan. Tapi kalau mereka masih kekal dengan yang konvensional, dahlah terlibat dengan perkara yang syubhah dan mungkin perkara-perkara yang haram, ya, dan mereka juga pada waktu yang sama mereka ada pilihan, ya. Dan kemudian kalau dia ambil kira sebagai faktor penyucian dividen, amount dividen yang sebenar mereka terima itu akan lebih rendah daripada akaun simpanan syariah. Okay, Ustaz. Alright. Very clear. Nampak kalau kita tengok balik 1,612 tu actually, kalau kita convert balik dalam percentage dividend is no longer 5.2. Even lower than 4.9 patutnya, kan? Persen. So macam contohnya selepas webinar ni saya saya kenalah tukar simpanan syariah macam ni. Saya pun masuk mobile app, download daripada Google Play, kan, EPF punya. Lepas tu siapkan all the documentation semua, saya masuk, pasal saya tak ada account kan, saya masuk daripada mobile app, daftar account, saya register untuk simpanan syariah. So hari ni 1 hari bulan Ogos. So nanti insya-Allah dalam seminggu tu dapatlah notification daripada EPF kata bertarikh surat permohonan pada 1 hari bulan Ogos telah diluluskan. Ya. Dan tarikh kuasa yang ditetapkan untuk simpanan syariah tuan-puan adalah 1 hari bulan 1 2022. So sekarang soalannya belum lagi tukar kepada simpanan syariah. So dividen yang konvensional yang sekarang saya akan dapat sehingga 31 hari bulan 12 tu perlu disucikan. Okey. Betul seperti yang Puan sebut tu, maknanya sebab kalau dia berdaftar hari ini, dia hanya akan kuasa 1 Januari 2022. Dan dividen yang dia akan terima, yang kami akan declare pada tahun 2022 dalam bulan Februari, Mac tu nanti, untuk tahun 2021, memang dia akan terima dividen konvensional lagi. Okey. Kan? Okey, itu jelas. Okey. Itu semua harap semua jelas yang itu. Okey. Jadi untuk isu ini, dia dah tukar sebenarnya akaun simpanan syariah, cumanya tarikh kuasanya lewat. Ya, disebabkan itu, kalaulah tarikh kuasanya immediate hari ini tukar, hari ini juga jadi simpanan syariah, dia akan terima dividen simpanan syariah dah. Okey. Tetapi polisi kami yang telah tetapkan bahawa dia tidak akan jadi ahli simpanan syariah immediately ataupun sekarang, tapi dia hanya akan jadi tahun depan. Okey. Disebabkan oleh itu,
kerana di situ ahli tidak ada kawalan. Ahli tak boleh kontrol bab tu. Okey, jadi memang kami bincangkan di peringkat Jawatankuasa Penasihat Syariah KLBSP, kita dah bincangkan bahawa untuk yang itu tak wajib disucikan. Sebab itu di luar kawalan ahli. Okey, clear. Alhamdulillah. Tapi untuk dividen contohnya 2020, 2019, 2018, 2017, Kita itu kenal lah. kita nasihatkan buatlah penyucian dividen. Okey, alright. Terima kasih. Okey, satu dia Ustaz, sebelum saya lupa. Zakat. Okey. Zakat wang KLBSP. Okey, bab zakat ni, okey, saya share slide sikit ya. Zakat simpanan KLBSP ni, okey, sebelum ada simpanan syariah lagi memang dah kena bayar zakat. Bukanlah bila ada simpanan syariah ni baru nak kena bayar zakat. Okey. So, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pada tahun 2006 dah keluarkan satu fatwa mengatakan bahawa pencarum KLBSP digalakkan mengeluarkan zakat sejurus menerima atau mengeluarkan wang KLBSP jika cukup nisabnya tanpa menunggu haul setahun. Kalau kita tengok antara keyword yang ada kat situ ialah digalakkan. Okay. Kemudian bila nak kena keluarkan? Sejurus menerima atau mengeluarkan wang KLBSP. Sekiranya cukup nisab. Nisab sekarang ni dalam hampir 20,000. Okay. Tanpa perlu menunggu haul setahun. Haul setahun ni biasanya untuk simpanan kan kita akan tunggu haul setahun. Okay. So antara kenapa fatwa ini menggunakan perkataan contohnya digalakkan kerana mereka faham. Kalau nak tunggu setahun tu mungkin duit tu dah habis. Jadi bila duit dah habis, biasanya tak ada siapa nak keluar zakat lah. Ya? Sebab kita sedar kebanyakan ahli kita ni memang simpanan mereka ni tak banyak mana pun. Ya? Kalau kita tengok statistik KLBSP ni, kadang-kadang kita pun seram tengok dunia tu. Boleh ke mereka sustain tu hidup selepas bersara nanti kalau tak ada sumber-sumber pendapatan yang lain. Okay, so bab zakat tadi tu maknanya berdasarkan fatwa mereka digalakkan untuk keluarkan zakat sejurus mereka menerima atau mengeluarkan wang KLBSP tersebut. Okey. Tapi pada pandangan kami di Jawatankuasa Penasihat Syariah di KLBSP sebenarnya kita kata bukan sahaja digalakkan, diwajibkan. Okey. Sebab duit ni sebenarnya dah lama dah dengan KLBSP. Cumanya apa yang menghalang selama ini untuk ahli ataupun tak mewajibkan ahli untuk mengeluarkan zakat adalah aspek sempurna milik ataupun dalam kita sebut milkut tam. Apa yang menghalangnya ialah kerana ahli dia tidak boleh menggunakan duit ni. Dia hanya boleh buat keluar apabila pada waktu-waktu yang ditetapkan berdasarkan syarat-syarat ditetapkan oleh KLBSP. Okay. So kalau di pihak kami, pandangan kami ialah apabila duit tu boleh dibawa keluarkan saja dah wajib dah bayar 2.5% zakat simpanan KLBSP. Okey. So timbul isunya ialah okey, lagi satu ialah saya sentuhkan juga tentang fatwa ni. Sebenarnya di peringkat kami, di peringkat fatwa kebangsaan ni dia yang atas tu je. Pencarum digalakkan tanpa membayar zakat tanpa perlu menunggu haul setahun. Tetapi di peringkat kami di KLBSP, bila kami bincang dan kami juga telah share benda ni dengan semua agensi-agensi zakat apabila kami melaksanakan satu muzakarah zakat KLBSP pada tahun 2019 ya, dengan semua 14 negeri kita jemput termasuk Jauhar. Antara aspek yang kami juga tekankan, kita cakap sebenarnya bila simpanan ahli ni tak banyak. Okey. Dan juga jenis-jenis pengeluaran KLBSP ni pelbagai. Bukan satu jenis je. Ada pengeluaran perumahan, ada pengeluaran kesihatan, ada pengeluaran hilang upaya, pendidikan dan sebagainya. Okey. So pengeluaran-pengeluaran ini bila kita benarkan sebab kita lihat benda ni satu keperluan kepada ahli. Ya. Untuk membantu ahli. Jadi kalau keperluan-keperluan ni yang kita anggap sebagai satu keperluan asas pada hemat kami, pada pandangan Jawatankuasa Penasihat Syariah, benda-benda ini sepatutnya tidak dikenakan zakat. So, pengeluaran jenis apa je yang dikenakan zakat? Pengeluaran 50 tahun contohnya daripada akaun 2. Pengeluaran 55. Ya. Kalau mereka yang punya simpanan yang besar dah mencapai 1 juta contohnya. Kalau dia ada 1,500,000, yang lebih tu sebenarnya dia boleh buat keluar bila-bila, tak perlu tunggu 50, 55, 60. Yang itu pun kalau sampai nisab kena zakat. Okey. Yang maknanya dia tidak dikaitkan dengan keperluan ataupun sebab-sebab khusus pengeluaran. Dan kalaulah digunakan memang tujuannya ahli tu buat pengeluaran untuk keperluan asas dia, memang dia tak ada pekerjaan contohnya, especially zaman sekarang ni. Kan? Kita bila benarkan air lestari, air sinar dan yang baru ni air citra. So ada dua jenis sebenarnya ahli yang buat pengeluaran ni. Yang betul-betul memerlukan dan juga yang betul-betul tak memerlukan. Okey.
mereka ada pekerjaan masih ada lagi, ada simpanan yang lain. Kalau mereka berniaga, perniagaan mereka berjalan seperti biasa. Tak terkesan dengan pandemik, mereka juga boleh buat pengeluaran. Jadi untuk kes yang begini, kalau ahli itu betul-betul terkesan pada pandangan Jawatankuasa Penasihat Syariah KBSP, kita kata tak wajib bayar zakat. Tapi mereka yang buat keluar walaupun tak terkesan dengan pandemik COVID, tak terkesan dengan faktor ekonomi, perniagaan masih okey, terima gaji seperti biasa, tak diberhentikan kerja. Yang ini kalau mereka buat keluar, cukup nisab dan sebagainya, diwajibkan zakat. Pandangan ni sebenarnya ada 3 negeri yang buat. Selain daripada KBSP lah. Wilayah, Selangor dan Perak. 3 negeri. Itu dah 2 perkara dah saya sentuh. Okay. Yang ketiga ialah ada juga ahli KBSP boleh buat keluar tetapi tak nak keluarkan. Okay. Contohnya doktor kerja lagi lah contohnya. Dah boleh buat keluar tapi doktor tak nak keluar sebab dah ada gaji masa jalan macam biasa. Tak ada masalah. Okay. Alright. So, yang ini pun bila kami bincangkan, kita tengok benda ni dah jadi macam simpanan biasa yang boleh dikeluarkan bila-bila masa. Okay. So, jadi bila dia dah jadi macam simpanan bank yang biasa sebagai contoh, maka dia akan tertakluk kepada zakat simpanan yang biasa itu. Maknanya apabila cukup haul, dicampurkan dengan simpanan-simpanan yang lain, melebihi nisab, kena bayar zakat. Okey, clear. Sangat-sangat jelas. Ni satu soalan daripada Puan Nabihah. Untuk isu zakat untuk pengeluaran KWSP, bagaimana untuk kes yang memang kena keluarkan sebab dah berpindah kerja dari pekerjaan swasta dan sekarang menjadi public servant. Jadi KWSP dah tukar kepada pencen. Duit KWSP yang keluar tersebut ada digunakan sedikit, baki dimasukkan untuk simpanan atau pelaburan. Bagaimana zakat yang perlu dibuat? Okey. So, soalannya ialah berkenaan dengan zakat ke atas simpanan yang ahli dapat balik tu kan? Betul kan? Okey. Yang itu sama juga. Okey. Dia akan, maknanya apabila dapat dia duit itu, maka kena bayar zakat kalau melebihi nisab. Dia tertakluk kepada yang Jawatankuasa Fatwa punya fatwa tersebut mengatakan digalakkan untuk membayar sebaik saja dia menerima atau buat pengeluaran tanpa perlu menunggu haul. Sekiranya mencapai nisab lah. Okey. Ada satu soalan lagi yang saya nak tanya. Selain daripada kita nak pastikan ahli-ahli KWSP yang beragama Islam ni memilih untuk berdaftar dan juga bertukar kepada akaun simpanan syariah, apa lagi tanggungjawab ahli-ahli KWSP ini untuk mereka faham, jika boleh amal sebagai seorang ahli KWSP yang berdedikasi dan bijak? Ustaz nak explain sikit on that part. Boleh. Okey. Ada beberapa perkara. Kalau untuk ahli yang beragama Islam, okey, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk juga dalam kita punya FB KBSP. Kita ada buat beberapa posting tentang perkara ni. Tanggungjawab ahli KBSP beragama Islam. Ada? Ada. Okey. So antaranya selain daripada bertukar daripada akaun konvensional kepada simpanan syariah, keduanya ialah aspek penyucian dividen tadi. Kita nasihatkan ahli itu buat penyucian dividen. Okay, terutama mereka yang lewat untuk bertukar kepada simpanan syariah. Yang ketiga ialah bab penamaan. Bab penamaan. Penamaan ni ataupun nomination ni di mana ahli dia akan namakan sesiapa saja dia nak namakan sebagai mereka untuk yang beragama Islam. Sebenarnya apa yang dinamakan itu, orang yang dinamakan itu sebenarnya mereka hanyalah wasi ataupun mentadbir. Sebab kita ada fatwa khusus daripada Jawatankuasa Fatwa mengatakan bahawa simpanan KWSP bagi ahli yang beragama Islam ni perlu diuruskan secara hukum faraid. Dia bukan hak milik kepada penama tersebut seperti mana untuk orang yang bukan beragama Islam. Pentingnya, inilah satu benda yang susah sikit lah kalau kita nak educate ahli kan. Pentingnya sebenarnya kalau ahli faham bahawa yang dinamakan itu bukanlah orang yang sebenarnya akan menerima sepenuhnya duit tersebut, tapi mereka hanya sebagai wasi dan pentadbir. Sepatutnya mereka yang dinamakan itu adalah mereka yang berkemampuan untuk yang mempunyai ilmu, untuk membahagi-bahagikan, memastikan pembahagian dibuat secara sempurna mengikut hukum. So bukanlah maknanya dinamakan seolah-olah macam kita nak bagi kepada orang tu, kan? Seperti mana yang bukan beragama Islam. Tapi itu nasihat yang kita always bagi kepada ahli lah, utamanya beragama Islam.
Ya. Tetapi ada satu lagi kaedah lain. Kalau katakan ahli yang beragama Islam ni tak mau namakan dia punya keluarga, anak-anak dan sebagainya, dia boleh lantik amanah raya. So, amanah raya ni dia ada kepakaran, dia akan uruskan mengikut hukum syarak. Boleh juga. Betul lah Ustaz, betul Ustaz sebut tadi tu. Dia kadang-kadang dia ada satu perception, especially daripada kaum ibu lah, especially lah. Untuk mengetahui kan. Apa nama ni, dia orang selalu kalau dia kata well saya punya apa nama ni KWSP punya simpanan ni saya dah letak nama anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tu bawah 12 tahun pun dah letak dah. Senang dia kata, nanti kalau saya mati ke nanti apa nama saya boleh lah anak-anak dapat. Contohnya kalau saya debuh nama abang, nanti abang kahwin lain ke apa ke nanti susah lah, tak dapat ya. Contoh kan. Jadi itu perception yang kadang-kadang kita kena handle jugalah. Tadi Ustaz dah jelas dah bahawasanya penama hanyalah sebagai wasi di mana dia akan memastikan distribution of the duit yang ahli yang mati itu agar didistribute according to faraid dan sebagainya. Jadi untuk yang dah letak nama anak-anak ni, adakah mereka ada lagi peluang untuk menukar nama kepada yang penama yang lain? Penamaan ni dia boleh tukar bila-bila masa sebenarnya. Boleh batalkan yang lama, ganti yang lain. Boleh bila-bila masa. Dan kita sebenarnya galakkan ahli untuk sentiasa review ataupun semak semula sama ada penama tu masih orang yang sepatutnya dinamakan ataupun ada orang lain yang lebih sesuai. Kerana apa? Ada setengah ahli ni waktu dia mula bekerja, dia contohnya dia masih bujang. Dia namakan ibu bapa dia. Kemudian contohnya ibu bapa dia mungkin dah meninggal. Kalau ibu bapa dah meninggal, penamaan tu habislah, terbatal lah. Ataupun mungkin dinamakan mungkin dia dah bertunang lah waktu tu contoh. Dia namakan tunang dia. Rupa-rupanya dia tak jadi kahwin dengan tunang itu, kahwin dengan orang lain. Tetapi penamaan tak ditukar. Apa jadi kalau dia meninggal? Oh, ada kes siapa yang ada akan dapat? kes. Ada macam-macam kes kalau buat penamaan ni. Boleh buat satu novel. Memang dia banyak kisah dia suka dan duka. Okay. Ada satu soalan Ustaz. Soalan daripada orang yang baru berumur 55 tahun lah. Soalannya berbunyi macam ni. Soalannya dia kata, saya ni baru saya dapat dah umur 55 tahun, baru 2-3 hari yang lepas. Akaun simpanan syariah KWSP saya pun dah tukar jadi akaun cash. Kan? Jadi nak minta pendapat Ustaz, adakah yang mana lebih baik? Sama ada bawa keluar duit tu simpan di tempat pelaburan yang lain ataupun maintain saja dekat dengan KWSP? Itu soalannya. Berdasarkan kepada faktor umur ni, okay? Kalau siapa yang terlibat dengan perancangan kewangan, financial planner, so dia akan tahulah benda-benda ni. Maknanya mereka yang baru bekerja, umur masih muda, tak ada masalah mereka untuk mengambil risiko-risiko yang lebih dari segi aspek pelaburan. Ya? Dan mereka ada masa lagi. Kalau ada apa-apa berlaku pelaburan tu, pelaburannya ni boleh dalam tempoh yang masa panjang. Tapi untuk mereka yang dah umur 55, kan? Okay? Jadi kalau mereka ni, duit KWSP ni lah hanya satu-satunya dia punya untuk meneruskan kelangsungan hidup dia. Ya? Sebaik-baiknya dari segi aspek perancangan kewangannya, mereka akan letakkan duit ni dalam instrumen-instrumen yang rendah risikonya. Okay? Ada pulangan, tetapi in term of risiko taklah terlampau tinggi, kerana kalau risiko yang tinggi, kemungkinan esok nak pakai tiba-tiba, contohnya pelaburan tu dalam equity kebanyakannya. Saham jatuh. So apa yang tinggal? Contohnya 50% jatuh, habislah. Okay? Jadi pada saya secara logiknya, kalau umur yang dah 55 dan KWSP hanyalah sumber pendapatan dia untuk meneruskan kelangsungan hidup by right, tempat yang diletakkan adalah sama ada KWSP atau apa-apa instrumen lain yang risikonya rendah, supaya simpanannya boleh dikatakan hampir terjamin lah. Tetapi kalau dia umur 55 tetapi simpanan KWSP ni just simpanan lain daripada simpanan-simpanan dia ataupun harta-harta dia yang lain yang dia dah ada, tak ada masalah pun sebenarnya. Kita sekarang ni dalam keadaan COVID-19 sekarang ni kan. Boleh tak kalau dia minta, kalau Ustaz boleh sum up, apakah bantuan-bantuan, apakah skim-skim yang secara general lah yang telah diberikan oleh KWSP kepada ahli-ahli yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ni Ustaz? Rasanya semua tahu. Kita daripada 2020 kita
benda yang tak pernah kita buat selama ni. Ini pun satu kejutan bagi KWSP sebenarnya. Kan? Kita boleh menyediakan satu skim pengeluaran yang maknanya dia tidak melihat kepada aspek umur, tetapi melihat kepada aspek keperluan ahli yang mendesak pada waktu sekarang disebabkan oleh yang kita tahu semua pandemik COVID-19. Okey. Iaitu pertama sekali kita sediakan kemudahan pengeluaran iLestari, ya, yang itu kita dah keluarkan. Kemudian diikuti dengan iSinar dan yang terbaru sebagai iCitra. Okey. So untuk ahli sebenarnya 3 itu. Okey. Tetapi dalam masa yang sama juga yang tak berkaitan dengan kita punya krisis pandemik dan sebagainya, ada beberapa lagi manfaat untuk ahli yang kita sediakan. Antaranya ialah kalau ahli meninggal dunia, ya, kita ada sediakan bantuan kematian. Tak silap saya RM5,000 ke? RM2,500. Rasa RM2,500 tak silap saya, RM2,500. Kalau ahli yang ditimpa hilang upaya kekal pun kita ada bagi bantuan one off. Tak silap saya RM5,000. Okey. Itu antara manfaat-manfaat yang kita benarkan. Dan sebenarnya iInvest tu juga sebenarnya manfaat untuk ahli. Yang mana yang boleh buat pelaburan lah. Kerana apa saya beritahu dia manfaat kepada ahli? Kerana kalau mereka buat pelaburan melalui iInvest ni, sebenarnya service charge boleh dikatakan kebanyakan fund memang 0%. Tak kena pun. Berbeza dengan kalau mereka buat pelaburan direct dengan ejen, marahlah ejen saya sebut ni. Okay? Tapi itulah hakikatnya. Memang tujuan kami buat ni untuk bantu ahli. Okay? Maksudnya kalau dia melabur dengan ejen, memang kena 6% ada, 4%, 5%. Upfront dah kena potong dah siap kan. So kalau menggunakan platform iInvest yang KWSP sediakan ni, memang kebanyakan fund pelaburannya adalah 0%. Tapi macam saya beritahu tadilah, kalau mereka ahli simpanan syariah, mereka hanya boleh melabur dalam dana-dana yang patuh syariah. Ustaz, satu lagi ni Ustaz. Yang ni orang yang tegar, orang yang keras kepala sikit. Saya sebut orang Kedah kata keras kepala lah. Bila ada juga orang-orang yang jenis satu jenis yang pelik sikit. Dia kata, rupanya kalau kita simpan dalam simpanan akaun simpanan konvensional pun kita boleh ambil rupanya dividen. Cuma kena cuci ya kan. Dia kata gitu kan. Orang yang berfikir macam ni, yang berfikir bahawasanya especially orang Islam lah yang berfikir dia kan tak perlu tukar ke akaun simpanan syariah. Macam mana pandangan Ustaz kalau Ustaz nak bagi sepatah dua kata, orang kata apa, seulas pinang kata kepada mereka-mereka ni agar mereka boleh dengar sendiri daripada Ustaz lah tentang pemikiran mereka yang mengatakan bahawasanya dia kata dah since boleh cuci, cucilah simpanan konvensional ni. Macam mana Ustaz nak handle all this kind of orang yang macam ni lah? Okey. Saya tak nafikan memang akan ada lah kategori ahli yang begini walaupun mereka beragama Islam. Okay. Sebab kalau kita tengok pun masih ramai lagi orang yang beragama Islam memilih untuk contohnya membuka akaun bank konvensional. Ramai je. Kan? So benda yang sama juga akan dalam aspek KWSP. Okey. Cumanya seperti yang saya dah maklumkan tadi, kalau mereka fahamlah kenapa aspek riba tu contohnya. Riba itu diharamkan. Riba itu sama dengan berperang dengan Allah dan Rasul, kan, benda bab tu. Riba, meninggalkan riba ni adalah satu tanda ketakwaan, ya, dan kewajipan untuk membuang saki baki riba. Okay? Kalau contohnya kalau semua kita punya instrumen-instrumen kewangan kita, pelaburan-pelaburan kita di luar tu semua dah patuh syariah, tinggal KWSP je, ni dah saki bakinya tinggal ni. Okay. Okay. Kalau mereka faham bab ni, kan. Kalau ada kefahaman tentang bab ni, of course, by right mereka akan pilih untuk bertukar kepada simpanan syariah. Kerana apa? Kerana saya sebut tadi itulah. Pelaburan KWSP ni majoritinya akan pertama sekali di dalam ataupun kebanyakannya dalam fixed income instrument. Fixed income instrument ni memang core punya riba instrument. Kan? MGS, National Government Security, memang riba. Bond, loan. Itu memang direct riba. So memanglah yang akan contribute kepada dividen mereka itu adalah pendapatan daripada interest income ataupun pendapatan faedah. Okey. So bab itu sebenarnya bila kita introduce simpanan syariah ni kerana perkara inilah. Okey.
Tapi kalau mereka tidak kisah bab ini, itu saya tak boleh buat apa-apa. Kita pun tak boleh buat apa-apa kan. Okey. Okay. Nah, yang penting maybe kita apa yang perlu yang kita buat, saya rasalah kurang-kurangnya kita sebagai sahabat, saudara kepada kawan kita, saudara kita yang orang Islam ni, kita sampaikan jelah. So kadang-kadang even though kita sampaikan yang nak buka hati mereka, nak bagi orang kata apa? Nak buka hati orang kata apa dalam masa ni? Hidayah apa? Hidayahnya tu Allah saja yang akan membuka hati lah orang tu sendiri. Dalam bab tu doktor, saya sebenarnya kerisauan kami gini. Mungkin pada hari ini dia tak dapat hidayah dan sebagainya kan. Mungkin dah tahu tapi tak terbuka hati mereka untuk bertukar kepada simpanan syariah. So dia kekalkan dengan konvensional sampailah contohnya umur dah dekat dengan 55 dah nak boleh keluar kan. Dekat 55 slow sikit Ustaz. Ada orang terasa nanti. Okey. Pada waktu itulah barulah Allah buka hati dia untuk bertukar kepada simpanan syariah. Pada waktu itu jumlah dividen kalau biasanya orang yang terima hidayah ni pada waktu tu memang dia akan cuba laksanakan sepenuhnya apa yang Allah perintah dan sebagainya kan. Ya. Pada waktu itulah mungkin kalau dia nak melihat tentang aspek penyucian dividen tu memang dah banyak lah nak kena sucikan tu. Okay. Dan benda ni sebenarnya dia akan defeat the purpose ataupun tujuan utama kita menyimpan dengan KWSP pun. Sebab dia akan tengok jumlah yang nak kena dicucikan tu sangat tinggi, sangat besar. Itu yang sayangnya kat situ lah. So, kita harapkan dengan inisiatif begini, at least kita boleh sampaikan, beri penjelasan, awareness dan sebagainya. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Okey Ustaz, last soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, kejap je. Okey, bagaimana, satu lagi isu, bagaimana kita boleh mempertingkatkan ilmu kepada masyarakat? Tadi Ustaz dah cerita lah, kita ada macam-macam ada kan. Jadi pada panggil Ustaz lah, nak mempertingkatkan ilmu kepada masyarakat tentang pentingnya untuk mendaftar dan juga bertukar kepada akaun simpanan syariah ini. Harapannya agar mereka faham matlamat utama lembaga KWSP yang ingin membantu ahli-ahli KWSP untuk mencapai keselesaan hidup yang lebih baik di masa hadapan. Okey, pertama sekali kalau saya nak sebut tentang kepentingan menyimpan dulu. Ni yang benda yang sangat sukar untuk dilakukan oleh setiap daripada kita lah sebenarnya. Besar mana pun gaji dapatan kita, bab menyimpan ni selalu sukar. Alhamdulillah ada KWSP, betul tak doktor? Bayangkan tak ada KWSP, siapalah yang akan memaksa kita untuk menyimpan sebenarnya. Sebab untuk membelanjakan tu memang sangat mudah. Dan bukan setakat membelanja, kita ni sampai mengambil hutang untuk perbelanjaan kita. Itu masalah kita. So pertama sekali adalah aspek menyimpan. Okay. So selain daripada simpanan-simpanan yang wajib ni, kita juga sebenarnya di KWSP kita galakkan ahli untuk tambah lagi simpanan mereka sama ada dengan KWSP atau mana-mana saja guna contohnya private retirement scheme boleh atau pelaburan-pelaburan yang lain, tambahkan simpanan mereka. Kerana simpanan KWSP yang kami tetapkan yang wajib mencarum ni pun tak cukup. Kan? Untuk kami punya projection dan sebagainya, kajian-kajian kami lakukan memang tak cukup untuk ahli meneruskan kelangsungan hidup dia selepas bersara. Kalau mereka contoh 55 dah bersara, 60 dah bersara. Sebab kita punya life expectancy ni semakin panjang. Dan juga sebenarnya kalau saya boleh mengambil satu hadis Rasulullah SAW yang pada saya ada elemen menggalakkan terutamanya kita yang beragama Islam untuk menyimpan. Hadis ni sebenarnya ramai yang tahu tentang ni, terutama tentang berkenaan dengan aspek as-sulus was-sulus kathir ni. Kan, tentang 1/3 di mana sahabat Rasulullah bertanya tentang berapa banyak yang dia patut sedekahkan harta dia. Tak silap saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mana pada mulanya dia kata, dia mengatakan bahawa saya mempunyai harta yang mana kalau nak wariskan pun saya hanya ada seorang anak perempuan saja. Okay? So dia kata dia mula cadang nak mensedekahkan 2/3 daripada harta dia. Okay? So itu utama dan menunjukkan bahawa memang dia ada harta, dia ada simpanan untuk bersedekah. Okay? Kemudian of course Rasulullah akan kata bahawa tidak kan, janganlah sampai 2/3 harta kau sedekah. So sahabat tu mengatakan lagi bahawa boleh tak saya nak bersedekah separuh daripada harta saya. Rasulullah kata pun kalau boleh janganlah, dia kata kan. So akhir sekali sahabat tu mengatakan bahawa boleh tak saya bersedekah 1/3 daripada harta saya. Okay. Ini sebenarnya dalam konteks wasiat. Maknanya apabila dia meninggal nanti 1/3 nanti akan disedekahkan, tidak diwariskan kepada warisnya. So Rasulullah akhirnya mengatakan as-sulus 1/3 dan 1/3 tu pun dah banyak sebenarnya. Was-sulus tu kathir.
Dan disambung lagi, yang sambungan hadis ni yang penting ni, dia kata innaka antadhara warathataka aghnia. Dia kata sekiranya kamu meninggalkan waris-waris kamu itu dalam keadaan kaya, itu adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan waris-waris kamu itu dalam keadaan papa kedana miskin. Yatakaffafunan nas di mana seolah-olah meminta-minta daripada manusia yang lain. Okey. Jadi untuk melaksanakan, untuk meninggalkan harta yang banyak, mencukupi untuk waris kita setelah kita meninggal, apa yang kita perlu ada adalah simpanan. Sebenarnya antaranya ialah simpanan. Ya, selain daripada harta-harta yang lain. So sebenarnya hadis ni ada banyak cabang yang kalau kita nak faham, antaranya adalah aspek kepentingan untuk menyimpan harta. Itu pertama. Keduanya ialah antara aspek ilmu kan. Kalau kita cakap juga, sebenarnya apa yang saya sampaikan hari ini adalah sebahagian daripada ilmu. Dan kalau boleh, kita janganlah kekalkan di sini sahaja. Kan? Yeah. Kita nak kalau boleh disampaikan kepada pihak orang-orang yang lain yang belum tahu tentang kepentingan untuk menjauhi riba dalam urusan kewangan dan muamalat contohnya. Secara umum. Dan secara khususnya tentang wujudnya simpanan syariah ini sebagai pilihan kepada ahli KWSP khususnya yang beragama Islam. Dan akhir sekali, saya ingin menyentuh tentang bahawa simpanan syariah ini hanya satu aspek daripada pengurusan kewangan cara patuh syariah. Ya. Tetapi sebenarnya ia juga adalah pelengkap. Sebab selama ni kita dah tahu dari segi aspek perbankan selesai, tak ada masalah, ada pilihan. Dari segi pelaburan, unit trust dan sebagainya, semua tu adalah pilihan yang patuh syariah, semua dah ada. Dan pada 2016 alhamdulillah kita dah adakan pilihan simpanan persaraan yang patuh syariah. Sebab takaful insurans semua dah ada dah. Okay. So kita harap pada mereka-mereka yang betul-betul nak memastikan urusan muamalat mereka ni sepenuhnya tak ada unsur riba, mematuhi syarak, maka lengkapkanlah dengan bertukar kepada akaun simpanan syariah. Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas kesudian Ustaz datang bersama kita untuk menerangkan sesi penerangan dan juga kempen kesedaran tentang akaun simpanan syariah KWSP. Semoga apa yang kita buat hari ini dapat dimanfaatkan oleh para peserta dan dapat disebar luaskan lagi ilmu-ilmu ini kepada rakan-rakan kita seterusnya. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz Muhammad Amin Kamaruzzaman. So hopefully kita akan berjumpa lagi di masa hadapan. Teruskan Badura. Okey, terima kasih Dr. Alhamdulillah dah sampai ke sesi perakhiran bagi pihak Masraf Academy. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Amin dan Dr. Azli kerana terlibat dalam sesi ini. So insya-Allah kami akan selepas dapat approval daripada EPF dapat kami upload dalam YouTube kami. So you boleh email kepada baizrah@masraf.com, WhatsApp pun boleh. Ikuti LinkedIn kami kat Masraf Academy dan YouTube channel pun insya-Allah dah ada dah. So nanti kami akan setiap kali upload kami akan bagi tahu kepada semua followers. So FB, Instagram tu insya-Allah lah nanti kami akan pastikan ada lah untuk semua orang ya. Stay safe, take care dan kami sudahi sesi ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.